Bangsa yang sihat, aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat, aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan media, dan hari ini berdiri bersama saya Dr. Aizat dan juga Dr. Nurhayati, dan saya akan memberikan press statement hari ini. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 20 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih daripada COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 159 kes. Sehingga 23 Mac jam 12.30 hari, terdapat 212 kes terbaru yang dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 1,518 kes. Berdasarkan siasatan awal, daripada 212 kes baru yang dilaporkan hari ini, sebanyak 123 kes adalah berkaitan dengan kluster Perhimpunan Tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling. Sehingga kini seramai 57 kes positif COVID-19 sedang dirawat di Intensive Care Unit ataupun ICU. Daripada jumlah tersebut, 27 kes memerlukan rawatan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan sehingga kini terdapat 14 kes kematian baru berkaitan dengan COVID-19 telah dilaporkan. Dan 4 kes yang telah dilaporkan hari ini ialah kes kematian ke-11 merupakan kes 1070 berumur 7 tahun, 1000 kes 1070 berumur 70 tahun, lelaki warga negara Malaysia. Beliau mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan dirawat di ICU
Hospital Chancellor Tuanku Mukhris. Beliau disahkan meninggal dunia pada 22 Mac 2020 jam 9.05 malam. Kes kematian ke-12 merupakan kes 1114, berumur 70 tahun, lelaki warga negara Malaysia. Beliau merupakan jemaah tabligh yang menghadiri perhimpunan di Masjid Jami' Sri Petaling dan dirawat di Hospital Kluang. Beliau disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020. Kes kematian ke-13 merupakan kes 1006, berumur 49 tahun, lelaki warga negara Malaysia. Beliau merupakan anak kepada kes 1031. Beliau disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020. Kes kematian ke-14 merupakan kes 595, berumur 51 tahun, perempuan warga negara Malaysia. Beliau merupakan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 dari kluster tabligh dan dirawat di Hospital Miri Sarawak. Beliau disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa isu kekurangan bekalan PPE iaitu Personal Protective Equipment merupakan satu isu berkaitan dengan COVID-19 yang merentas negara. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memberi keutamaan kepada aspek keselamatan anggota kesihatan. Oleh itu, pihak Kementerian Kesihatan telah mengambil pelbagai langkah dalam memastikan bekalan PPE yang mencukupi untuk setiap fasilitis Kementerian Kesihatan melalui penyelarasan pembekalan bersama Jabatan Kesihatan Negeri. Kementerian Kesihatan Malaysia juga memantau stok di fasilitis-fasilitis KKM dan memastikan stok adalah dikongsi di antara fasilitis-fasilitis. Sehingga kini, pihak Kementerian Kesihatan telah berjaya memperolehi stok bekalan PPE sebanyak 33 juta unit yang dapat menampung penggunaan di semua fasilitis kesihatan dan akan diedarkan dalam minggu ini. Selain daripada itu, pihak kerajaan juga telah menerima sumbangan bekalan topeng muka dan PPE daripada pelbagai pihak. Sejumlah 3 juta PPE sedang diagihkan ke fasilitis-fasilitis Kementerian Kesihatan mengikut keperluan. Pihak Kementerian Kesihatan ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak atas sumbangan mereka. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk berada di rumah sepanjang tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Orang ramai perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat dan mengamalkan tahap kebersihan diri yang optimum. Orang ramai juga disarankan untuk menjalankan aktiviti pembersihan persekitaran kediaman dan premis masing-masing termasuk aktiviti disinfeksi. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, sila ajukan. Yes. Daripada saringan kita dah laksanakan lebih kurang 13,000 saringan dan sampel yang diambil adalah 6,700. Daripada 6,700 yang positif ialah 940. Daripada jumlah total yang kita ada hari ini ialah 1,518. Kalau kita kirakan ialah lebih kurang 62%. Kalau tengok dari segi kluster paling besar adalah kluster tabligh. Yes. Dan kematian tinggi daripada kluster itu. Tapi saringan terhadap yang tabligh dan come forward ni adalah seperti biasa. Mungkin adakah mungkin akan mengubah kepada untuk test each and every of them? Kalau boleh, kita sekarang ni tengah dalam usaha untuk mengesan dan juga menggalakkan ahli-ahli tabligh
jemaah tabligh tampil ke hadapan ke Kementerian Kesihatan, klinik-klinik Kementerian Kesihatan dan hospital supaya kita dapat menjalankan saringan. Kita juga akan bekerjasama dengan pihak PDRM untuk mengesan mereka. Bukan mengesan mereka supaya membawa mereka datang ke hospital ataupun klinik. Jadi yang penting untuk mengesan. Apabila kita dapat mengesan mereka, baru kita akan melaksanakan ujian, iaitu ujian COVID. Kalau positif akan dimasukkan ke hospital ataupun tempat kuarantin kita. Tetapi kalau negatif, mungkin kita akan lihat bagaimana kita akan mensusuli rawatan mereka mungkin dalam kuarantin. Now, memang sekarang ni tak ada simptom pun untuk jemaah tabligh, kita akan test semua jemaah tabligh. Datuk, ada dakwaan daripada jemaah tabligh sendiri, mereka pergi tak ada apa, jadi kerajaan masih lagi seru mana mereka dah pergi berulang-ulang awal yang sama. Pada mulanya, memang kalau kita ikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kita hanya ambil test kalau mereka ada gejala. Kalau tak ada gejala, kita periksa dan kita tak ambil test. Tapi sekarang, hari ini, kita telah setuju untuk ambil test walaupun tak ada gejala. Datuk, kalau macam mana dia kata Datuk Sri Pak Ikambil dia kata galakkan selama yang warga asing macam dari India datang buat test juga walaupun tabligh tanpa risau ditangkap semua. Tapi boleh clarify sama ada jika warga asing datang untuk test COVID ni, adakah mereka perlu membayar atau tak? Kalau warga asing datang untuk klinik Kementerian Kesihatan ataupun hospital, untuk penyakit non-COVID, mereka akan dikenakan charge fee yang telah ditetapkan. Tetapi kalau untuk penyakit COVID, sebagaimana kita ada surat keliling pada 29 Januari, di mana fee tidak akan dikenakan. Sama ada warga asing yang miskin ataupun kaya sama. Total 1,518 kes yang paling muda yang direkodkan oleh KKM. Kes yang paling muda ialah kes yang pertama yang kita discharge, iaitu daripada Langkawi, gelombang pertama, iaitu rakyat warga negara Cina berumur 4 tahun. Bahawa daripada 4 tahun tak ada setakat ini? Setakat ini tak ada, alhamdulillah. Waktu tadi dekat Facebook, kata waris jenazah kena uruskan sendiri. Dan KKM pun tak tunjukkan cara perjanjian dengan Parlimen. Ada sedikit selisih faham dari segi pengurusan jenazah. Jadi Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan telah menyusudi dan menyiasat isu ini, dan kita akan perbaiki SOP antara PDRM dan juga pejabat kesihatan daerah. Just wanted to ask about the supply of mask, face mask and PPE equipment to medical staff. There has been videos on social media showing certain medical staff DIYing their PPE equipment, and some doctors on the ground have claimed that they don't have enough supply of masks. So I just mentioned earlier, we do have enough stock now. I think 3 million stocks already been distributed. The issue is redistribution, because fast-moving hospital, for example, Sungai Buloh, their utilization is very high. That's the reason why now we are going to stock up all the hospitals, make sure that they have enough for their utility over the next couple of weeks. So I don't think there will be an issue, because the mask and the PPE, we have ample stock actually. Datuk, bagi kes kematian 12, 13 dan 14, adakah mereka mempunyai penyakit lain? Ada penyakit lain yang berkaitan dengan kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Kalau kita lihat kes yang kes yang 11, dia ada NCD. Tapi yang ni nanti kita bagikan the details lah, sebab kita punya yang kita ada ialah summary ataupun rumusan ialah kes tersebut. Datuk, setakat ni yang video COVID tu, berapa doktor Datuk ataupun ada tambahan yang
meninggal bukan pure COVID, bukannya ada simptom lain. Memang semua kes yang kita ada 1518 tu memang telah didiagnose dan dirawat sebagai kes COVID. Mungkin mereka ada contohnya NCD dan sebagainya. Jadi kita tahu kalau umur yang lanjut contohnya lebih pada 70 tahun ataupun 80 tahun, risikonya tinggi sedikit. Jadi kalau ada NCD ataupun kencing manis dah tinggi, kalau ada asma, risiko dia lebih tinggi daripada yang kalau banding dengan umur yang lain. Ya. Betul-betul tak ada rakyat Malaysia dekat London yang meninggal sebab COVID? Di London. Di London kalau dia tak daftar dengan kita, kita tak tahulah kes kita. Setakat ni mungkin kita tak dapat terima apa-apa berita dari situ, ya. Kalau di Indonesia sekarang, di Indonesia kata dia orang dah start guna chloroquine, marahan ini. Are we also going to adopt the same? Kita dah lama actually guna obat chloroquine untuk rawatan pesakit kita. Daripada hari pertama lagi, antara obat yang kita guna anti-HIV, contohnya lopinavir dengan kitonavir, dan chloroquine ni yang kita guna, memang dia ada anti-inflamasi, berarti anti radang. Jadi bukan kesan untuk merawat COVID, tapi dia anti-inflammatory ataupun anti-inflamasi. Ya. Dia membantu itu lah, bukan tapi tak merawat tapi membantu. Okay, basically from WHO, that you only need to wear a mask when you have symptoms, for example, or you are taking care of patients, for example, COVID patient, etc. Or the requirements if you have been working in the hospital environment and facing public. But generally, if there's social distancing is more than enough for not necessary for you to wear a mask. But some of us overdo it. For example, you want to wear it despite the advisory being given. So can authorities arrest you for it or not wearing mask? No, advisory, as I said. Datuk, ada tak kluster lain selain daripada public? Sekarang ni kluster yang kita tengah mengesan, mungkin kluster yang kita rasa baru, tetapi ada kaitan dia kalau kita kaji, ada kaitan. Contohnya dia hadir majlis perkahwinan dan ada kehadiran jemaah tabligh di situ, ataupun dia pergi ke surau ataupun masjid, ada kehadiran tabligh di situ. So indirectly ada kaitan. So jadi kita susah nak establish link dengan direct link sebab macam saya katakan mungkin kita tak kenal siapa yang datang bersama dengan kita di majlis perkahwinan ataupun dalam surau dan masjid. Betul, dalam keadaan tengok jumlah kematian makin meningkat ni, you suggest the government to prolong the MCO or total lockdown? We need to basically to monitor closely, but if you were to look into the fatality ataupun kematian, kalau kematian seluruh dunia, kadar dia ialah 4.5%. Kalau 4.5%, kita hari ini ada lebih pada 1,518 kes. Kalau yang ambil 4.5%, mungkin dalam lebih kurang lingkungan 60 kes dah kita ada. Tapi setakat ni kita ada 14 kes saja. Right. So you ambil kadar, global punya kadar lah, 4.5% daripada 1,518. It's not that no need, but we need to enhance our health services, particularly in the management of COVID patient, severely ill patient di ICU. Dan sekarang ni kita tengah maksimalkan ICU kita dengan ventilators, dengan peralatan dan juga kepakaran kita di ICU. Jadi kalau kita boleh jalankan perkhidmatan yang terbaik, insya-Allah kita boleh cuba untuk selamatkan pesakit tersebut. Daripada
ada golongan tempoh yang tak, kalau boleh government untuk lain itu ada tempoh yang kontrak. So dia kata tempoh ni banyak yang kontrak 2 years. So dia kata ini tak boleh serahkan sebenarnya. Kita dalam proses untuk melihat kembali macam bagaimana kita boleh meningkatkan sumber manusia sama ada nurses, medical officer dan pakar-pakar kita lah. Tapi kalau MO yang fresh MO kita kena latih mereka dulu, bagi latihan dan sebagainya. Jadi yang penting adalah kita lihat mereka yang ada pengalaman. Contohnya nurses-nurses yang telah bersara, mungkin mereka ada pengalaman, pakar-pakar kita yang dah bersara ataupun dah berhenti, mereka ada pengalaman, mereka boleh bantu kita lah. Kita dalam proses untuk meningkatkanlah rekrutmen dan target kita ialah untuk capai 2,000 staf warga untuk membantu warga Kementerian Kesihatan. So you are calling back those who have retired? That's right. 2,000. We are expecting, we are trying our best to reach the numbers 2,000. But just to follow up, then why was the contract of certain MOs not extended beyond 3 years? Why did they not get That is the issue before even we have COVID. There's already issue. We are trying our best to solve the problem with the Public Service Department in terms of permanent post or contract post. So I think this is not a new issue related to COVID, but it is an old issue that we have been fighting for, permanent posts for our doctors. Datuk, bagaimana sekiranya ada nurse ataupun pakar-pakar perubatan yang willing untuk menolong KKM? Ya. Perlu buat macam mana? Sekarang ni kita dalam proses pendaftaran. Jadi kita nak tahu pengalaman mereka dan di mana mereka berada. Jadi di klinik mana ataupun hospital mana yang dapat menolong Kementerian Kesihatan. So proses itu sedang berjalan. Termasuk juga NGO lah. Ya. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, terima kasih. Thank you very much. Ya. Bakti penuh setia demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi kepada pemimpin, kepada rakyat, hikmat diberi penuh sama bekerja, sama berusaha setia berkhidmat untuk semua, rela berkorban apa saja. Amanah bangsa tetap dijaga. Kami berdiklat penuh